Pengenalan. Majlis rasmi serta jamuan makan adalah sebagai memberi kemudahan kepada tuan rumah untuk meraihkan tetamu utama. Selain itu, para tetamu jemputan yang lain dapat mengenali tetamu utama yang hadir dengan kedudukan kekanan yang sebenar. Majlis tersebut akan dikenang oleh tetamu yang hadir sebagai sebuah majlis yang baik dan sempurna. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang pemimpin seringkali menjadi tumpuan dan dijadikan contoh teladan oleh pengikut-pengikutnya. Justru itu, para pemimpin perlulah menjaga penampilan diri terutamanya ketika berinteraksi dengan orang ramai. Oleh itu, beberapa aspek yang boleh menggambarkan imej diri seseorang ialah gerak-geri, cara komunikasi, cara berpakaian, bahasa yang digunakan, kedudukan sesuatu tetamu utama, susun atau jamuan makan, pembawaan diri dalam majlis, kebersihan diri dan tertib di meja makan. Secara umumnya, susunan tempat duduk bagi majlis jamuan makan berbeza sedikit susunannya berbanding susunan tempat duduk bagi majlis lain. Bilangan tetamu di meja utama biasanya lebih berbanding bilangan tetamu di tempat duduk dalam majlis lain. Selain itu, terdapat beberapa prinsip penyusunan yang perlu dipatuhi. Bagi menentukan kedudukan tetamu utama di meja panjang atau meja bulat, perkara berikut perlu diberi perhatian. Antaranya, kehadiran tetamu tersebut sama ada datang seorang, bersama isteri, bilangan genap atau ganjil. Berdasarkan protokol, keutamaan yang perlu diikuti dalam majlis rasmi adalah keutamaan yang diwartakan sebagai susunan keutamaan persekutuan dengan pindaan-pindaan yang telah diluluskan dari masa ke semasa. Di peringkat negeri pula, sesuatu majlis hendaklah mematuhi susunan keutamaan negeri yang berkenaan. Susunan ini hendaklah diamalkan di semua majlis formal, seperti aturan ketibaan dan kepulangan, tempat duduk, teks jurucara, teks ucapan dan acara jamuan. Penyusunan tempat duduk majlis rasmi serta acara jamuan amatlah penting untuk diikuti kerana ianya akan lebih melancarkan majlis serta mencantikkan perjalanan sesebuah majlis. Semua ahli jawatan kuasa pelaksana yang diketuai oleh pengurus majlis hendaklah didedahkan dengan susun atur ini agar tidak berlaku kecacatan sepanjang majlis dilaksanakan. Sekian, saya serahkan kepada ahli yang lain. Salam sejahtera doktor, saya Arif dari kumpulan 11. Ingin membentangkan tentang pelan melantai susunan tempat duduk majlis rasmi serta acara jamuan. Tujuan amalan ini adalah untuk bertujuan menetapkan penghormatan kepada seseorang tetamu kehormat dan para jemputan di samping menetapkan peraturan yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh pengajuan sesuatu majlis. Selain itu, penyusunan tempat duduk menggambarkan taraf susunan, keutamaan, kekananan serta pentingnya seseorang itu di dalam majlis berkenaan. Susunan tempat duduk majlis acara hendaklah berdasarkan susunan keutamaan persekutuan dan negeri serta peranan kepentingan tetamu penganjur sesebuah majlis atau acara. Walau bagaimanapun, bagi program turun padang, tempat duduk tetamu kehormat diletakkan bersama dengan rakyat dan orang ramai. Selain dari susunan tempat duduk, perlu mengikut protokol, jumlah tetamu kehormat juga perlu dihadkan dan bilangan ganjil adalah yang terbaik. Pergerakan tetamu kehormat juga perlu diselaraskan dan bersesuaian dengan susunan tempat duduk di atas pentas. Selain itu, pastikan pegawai pengiring atau perhubungan tetamu kehormat mengetahui akan pergerakan dan peranan tetamu kehormat semasa majlis atau acara. Keutamaan tempat duduk, div jemputan hendaklah mengikut susunan keutamaan masing-masing. Div yang paling hampir sekali dengan tetamu kehormat ialah div yang terkanan mengikut susunan keutamaan. Tetamu yang paling kanan hendaklah ditempatkan di sebelah kanan tetamu kehormat, manakala di sebelah kirinya ditempatkan tetamu kedua terkanan. Berikut merupakan susunan tempat duduk untuk bilangan genap, ganjil dan jemputan seorang yang mempunyai 2 blok serta jemputan seorang yang mempunyai 2 blok lelaki dan perempuan. Seterusnya, susunan meja dalam acara jamuan. Susunan tempat duduk bagi majlis jamuan makanan berbeza sedikit susunan tempat duduk bagi majlis lain. Bilangan tetamu di meja utama biasanya lebih daripada bilangan tempat duduk dalam majlis tersebut.
Bagi menentukan kedudukan tetamu utama di meja bulat, perkara berikut perlu diberi perhatian, antaranya kehadiran tetamu dengan datangnya berseorang atau bersama isteri serta bilangan genap ataupun ganjil. Berikut merupakan gambar raja untuk jemputan meja khas bulat, jemputan suami isteri. Tetamu utama biasanya akan berada di sebelah kanan tuan rumah, dan isteri kepada tuan rumah berada di sebelah kiri tuan rumah, dan isteri tetamu utama akan berada di sebelah kanan tetamu utama. Berikut merupakan susunan jika tetamu utama setaraf dengan tuan rumah. Tuan rumah akan berada di sebelah kiri tetamu utama. Bermaksud, tetamu utama akan berada di sebelah kanan tuan rumah. Yang bertukar hanyalah tempat duduk isteri tuan rumah dan isteri tetamu kehormat. Isteri tuan rumah akan berada di sebelah kanan tetamu utama, manakala isteri tetamu utama akan berada di sebelah kiri tuan rumah. Ini untuk meja khas bulat. Salam sejahtera kepada semua. Saya Rubeni Syarah Kita Selwen, nombor metrik 282996 dari UIM Sintuk, kumpulan A. Hari ini saya menjelaskan tentang senarai kekanan kedudukan tetamu dalam majlis rasmi. Paling hampir sekali dengan tetamu kehormat adalah tetamu yang terkanan sekali. Kedudukan tersebut dalam keadaan bersebelahan ataupun bertentangan. Kalau jika tengok daripada penulisan yang kumpulan kami telah buat, merajak 1.1 merupakan bentuk susunan tempat duduk secara sebaris mana tetamu kehormat bersebelahan dengan tetamu lain. Dalam keadaan ini, tetamu yang duduk di sebelah kanan tetamu kehormat merupakan tetamu yang paling kanan sekali selepas tetamu kehormat. Dan juga seterusnya, darjah 1.2 menunjukkan bilangan 1 ialah tetamu kehormat, manakala bilangan 4 hingga seterusnya merupakan tetamu yang lain. Tetamu di bilangan 4 dan 5 ialah tetamu yang terkanan berduduk bertentangan dengan tetamu kehormat kerana kedudukan yang paling hampir dengan tetamu kehormat selepas bilangan 2 dan 3. Dan juga jika kita tengok darjah 1.3 menunjukkan bahawa bilangan 1 tetamu kehormat dan bilangan 2 hingga 5 ialah tetamu yang duduk di pentas khas, manakala bilangan 6 hingga 11 ialah tetamu yang lain. Kedudukan ini adalah seiring bilangan 6 dan 7 ialah tetamu yang terkanan selepas tetamu bilangan 4 dan 5 kerana mereka duduk berhampiran dengan tetamu kehormat walaupun secara bersebelahan. Darjah 1.4 menunjukkan bahawa kekanan bermula dari kiri tetamu kehormat kerana jumlah bilangan tetamu di pentas ialah anggap genap selalunya. Jumlah bilangan tetamu di pentas khas hendaklah dihadkan kepada mereka yang berkaitan dengan majlis yang berkenaan sahaja, kecuali jika terdapat tetamu yang teramat tinggi statusnya. Bilangan yang kecil membolehkan majlis memberi perhatian dan penghormatan yang sewajarnya kepada tetamu terhormat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nusya 1 binti Wan Razani, penombor metrik 283010, akan membentangkan mengenai pengurusan media dan juga PA sistem. Bagi pengurusan media, media akan menguruskan bahagian jemputan. Untuk para jemputan akan disediakan meja yang khas untuk media. Tempat sidang media juga adalah yang bersesuaian dan mengikut susunan tempat duduk yang mana mengikut kekananan. Yang kedua ialah tagging tempat duduk. Terdapat dua jenis tagging iaitu am dan spesifik. Jika tagging bersifat spesifik, nama dan juga pangkat perlulah dipastikan adalah betul. Jika tetamu sudah mengesahkan bahawa mereka tidak hadir ke majlis tersebut, maka tagging tersebut haruslah dicabut atau ditukar secepat mungkin. Yang kedua ialah PA system. PA system merupakan
membawa maksud Public Address System ataupun dalam bahasa Melayu sistem pengumuman awam, iaitu sistem siar raya. Sistem siar raya adalah sebuah sistem elektronik pembesar suara mempunyai pembahagian bunyi yang mana melibatkan peralatan seperti mikrofon, amplifier dan juga pembesar suara, yang mana digunakan untuk kita menyiarkan bunyi kepada orang ramai. Contohnya dalam satu majlis di dalam sebuah dewan, maka kita dapat membuat pengumuman secara jelas kepada semua tetamu yang hadir. Okey. Ianya lebih kepada penggunaan siar raya seperti pengumuman kepada umum, iaitu orang ramai. Apabila kita sebut event ataupun majlis, kita akan panggil sistem ini sebagai PA system kerana melibatkan pengumuman kepada orang ramai. Okey, yang seterusnya ialah kelengkapan PA system. Kelengkapan asas bagi sistem ini adalah speaker, iaitu pembesar suara, mikrofon, audio mixer, kawalan audio dan juga amplifier. Okey, selain itu terdapat juga tambahan-tambahan aksesori, iaitu yang berfungsi untuk mengemaskan bunyi dari sistem asas tersebut, iaitu equalizer, limiter, compressor, crossover processor dan juga lain-lain, yang mana bergantung kepada penggunaan. Ini memerlukan pengetahuan profesional untuk menggunakannya. Okey, yang seterusnya ialah penggunaan PA system. Okey, kita perlulah memeriksa peralatan PA system dalam keadaan yang baik dan juga berfungsi supaya majlis yang kita adakan berjalan dengan lancar dan para tetamu berpuas hati dengan majlis yang kita kendalikan. Okey, kita perlulah melihat fungsi mikrofon dengan membuka pada bahagian bawah mikrofon dan melihat sama ada bateri ada ataupun tiada, atau kita perlu menggantikan dengan bateri yang baru. Yang kedua ialah cabut bahagian bawah tersebut dan lihat sama ada bateri dipasang dengan betul dan pastikan bateri tersebut adalah bateri baru. Okey. Yang ketiga adalah pasangkan kembali bahagian penutup bateri di bawah mikrofon, kemudian cari butang on off dan lihat sama ada lampu menyala ataupun tidak supaya kita dapat tahu bahawa mikrofon masih dalam keadaan yang elok ataupun perlu diganti dengan yang baru. Okey, jika lampu menyala, maka mikrofon adalah dalam keadaan yang baik dan kita boleh meneruskan untuk proses-proses yang lain untuk pengendalian PA system yang lain. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kedudukan dan juga pelan lantai bagi media dan juga PA system. Okey, di dalam sebuah dewan untuk majlis atau acara rasmi, di bahagian hadapan sekali adalah pentas utama. Di atas pentas akan diletaknya postrum di bahagian kiri dan kanan. Okey, seterusnya di hadapan pentas di bahagian tengah dewan adalah merupakan laluan kapet merah untuk para VIP dan juga tetamu yang hadir. Okey, di bahagian kanan dewan, di hadapan sekali akan diletakkan atau dihaskan untuk para media. Kemudian di bahagian kiri berdekatan dengan pentas adalah terletaknya bahagian PA system dan di hadapannya adalah ruang MC, yang mana MC akan mengendalikan dan mengacarakan majlis. Okey, di bahagian depan pentas akan disusunnya kedudukan di hadapan sekali adalah bahagian VIP, yang mana mengikut kekananan dan juga pangkat. Kemudian adalah susunan kerusi untuk para tetamu yang hadir, dan di bahagian belakang sekali adalah disusun ruang meja makan di bahagian kiri dan kanan dewan. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya Hazmi Izzati binti Abdul Rahman, nombor metrik 283019, akan menerangkan susun atur kedudukan kerusi di atas pentas semasa majlis rasmi serta acara jamuan makan. Okey, kita mulakan dengan susun atur kerusi di atas pentas semasa majlis rasmi, iaitu tetamu utama akan berada di tengah-tengah pentas, diikuti oleh tetamu yang paling tinggi kekananannya akan berada di sebelah kiri tetamu utama,
Kemudian diikuti sebelah kanan tetamu utama, dan begitulah seterusnya untuk tetamu-tetamu yang lain mengikut kekananan masing-masing. Seterusnya kita beralih pula kepada susun atur di meja acara jamuan makan. Okey, tetamu utama akan berada di sebelah kiri bahagian hadapan meja, diikuti isteri di sebelah kanan beliau. Kemudian tuan rumah pula akan berada, ataupun penganjur majlis akan berada di sebelah kiri tetamu utama, iaitu di bahagian kanan meja paling hadapan, diikuti dengan isteri sebelah kiri beliau, dan seterusnya diselang-selikan dengan tetamu yang paling tinggi kekananannya mengikut susun atur. Sekiranya mereka membawa pasangan, susunan tersebut akan berselang-seling suami isteri. Kebiasaannya satu meja makan akan diletakkan 8 orang tetamu. Sekiranya mereka membawa pasangan, mana 4 orang tetamu jemputan bersama pasangan akan diletakkan dalam satu meja. Namun begitu bergantung kepada saiz meja dan keluasan meja yang disediakan oleh pihak tuan rumah. Memandangkan majlis rasmi selalunya melibatkan kehadiran tetamu yang agak ramai, jadi mungkin bilangan minimum yang boleh kita katakan di sini ialah satu meja 8 orang. Berikut merupakan contoh susun atur kerusi sekiranya majlis dibuat dalam kawasan bilik seperti bilik mesyuarat ataupun bilik kuliah atau dewan kecil. Kita boleh tengok gambar yang disertakan, dan ini pula gambar sekiranya majlis diadakan di kawasan terbuka yang hanya menyediakan pentas yang rendah. Jadi kita boleh tengok kat situ contoh susun atur kerusi tetamu utama serta tetamu-tetamu kehormat yang lain.